Ada pula tadi 6, tiba-tiba jadi 5 ni. Macam mana ni penulis skrip? Tertinggal pula. Aduh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam segmen Alam dan Manusia. Hari ini kita akan bercerita tentang satu haiwan akuatik, iaitu sotong. Sotong ialah sejenis haiwan laut dalam keluarga Teutida yang mengandungi kira-kira 300 spesies. Teutida ini merupakan keluarga terbesar dalam cephalopods. Termasuk dalam keluarga ini ialah octopus, squid dan juga cuttlefish. Di Malaysia ni kita senang je kita panggil sotong. Walaupun sotong mempunyai banyak spesies, tapi ciri-ciri kesemua sotong adalah hampir sama, iaitu memiliki satu tulang dan mempunyai lengan dan juga 2 tentakel yang panjang. Sotong dikatakan haiwan akuatik yang boleh ditemui hampir setiap permukaan laut. Dari laut terbuka, teluk, perairan berkarang, perairan berpasir ataupun berlumpur, sotong boleh ditemui. Sotong hidup secara berkumpulan kerana sotong adalah haiwan hidup yang bersosial. Sotong sangat aktif pada cahaya. Sebab itulah kenapa kalau kita lihat orang candak sotong, sekeliling bot dia tu dia pasang lampu. Ada yang pasang lampu putih, lampu biru, lampu hijau. Lampu biru tu saya tak pernah jumpa. Selalunya warna hijau dan juga merah. Ketika pada sotong, ia berfungsi untuk menangkap mangsa dan dibantu dengan lengan-lengannya yang lain. Ada orang sebut sesungut, ada orang sebut lengan. Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Jangan gaduh-gaduh. Okey, sotong ni mempunyai mata yang besar. Mata ini berperanan untuk mencari mangsa dan juga mengesan musuh. Jangka hayat sotong hanya 1 atau 2 tahun. Okey, keistimewaan lain sotong mempunyai simpanan dakwat hitam. Okey, jangan salah faham. Dakwat hitam ni bukan bertujuan untuk perburuan sotong ni, tetapi ia untuk melepaskan diri daripada musuh. Sotong ni, salah satu kelebihan lainnya, dia boleh bertukar warna dalam masa yang singkat dan sangat efektif. Malahan juga, sotong boleh merubah bentuk pada kulitnya. Dikatakan pertukaran warna ini adalah salah satu medium ataupun kaedah bagaimana sotong berkomunikasi. Di bawah kulit sotong ni ada terdapat ribuan sel-sel kromatofor. Di dalam kromatofor ni terdapat belon-belon kecil yang mengandungi pigmen pelbagai warna. Ada yang perang, ada yang jingga, ada hitam, merah ataupun kuning. Okey, bila belon ni mengembang dan menguncung, maka timbullah warna-warna yang saya sebutkan tadi. Warna-warna ini jelas kelihatan pada kulit sotong, menyebabkan sotong boleh berubah warna dalam sekelip mata. Cuttlefish, octopuses, and squid have an almost otherworldly ability to control their appearance. What makes it possible are these spots. They're called chromatophores. They're like tiny water balloons filled with colored pigment. When the balloons expand, you see more pigment, more color. Octopuses can change their body position and the pattern on their skin to match rock or coral. Octopuses and cuttlefish can even change the texture of their skin to throw off predators, become bumpier and more rock-like. Walaupun sotong ada lebih kurang dalam 300 spesies, tidak semua boleh ditemui di perairan Malaysia. Terdapat 6 spesies sotong yang selalu kita jumpai di perairan negara kita. Mari kita lihat. Yang pertama, sotong jarum.
Okey, sotong jarum, dah nama pun sotong jarum, maka bentuknya panjang, tirus dan juga runcing seperti jarum. Okey, sotong ini sangat laju kerana fizikalnya yang lebih aerodinamik, bergerak secara berkumpulan dan menjadi tumpuan utama kepada pencandat sotong. Makanan utama dia ikan bilis. Sebut betul ikan bilis, bukan ikan iblis. Yang kedua, sotong cumit. Sotong cumit ni dia macam sotong jarum, cuma fizikal dia agak lebih lebar dan kadang-kadang saya sendiri pun bila ke pasar susah nak bezakan. Yang saya tahu sotong. Sotong ini bergerak secara berkumpulan di dalam kawasan yang dipanggil kandang sotong. Ramai penggemar sotong sukakan sotong cumit ni kerana saiz dia sedang-sedang, tak besar dan tak kecil. Sotong ini amat mudah tertarik kepada cahaya yang dipancarkan dari atas bot pencandat sotong. Yang ketiga, sotong torak. Sotong torak ni terkenal kerana saiznya seperti saya. Bukanlah maksudnya sebesar saya. Maksudnya sotong ini bersaiz double XL. Besar. Oleh kerana saiznya yang besar, maka sotong ini mempunyai badan dan tentakel yang lebih kuat berbanding sotong cumit dan juga sotong jarum. Ia banyak ditemui di kawasan pesisiran pantai Semenanjung. Ia menjadi buruan utama kepada kaki pencandat sotong. Di kawasan ia bertelur, ia dipanggil kandang sotong. Ia merupakan lubuk carian utama kepada pencandat sotong kerana di situlah sotong akan berkumpul untuk menjaga telur-telurnya. Sotong ini mudah tertarik kepada cahaya lampu dan juga sotong ini mudah dicandat dengan menggunakan pelbagai jenis candat termasuk candat sotong. Yang keempat, sotong gurita. Sotong ini adalah sotong yang paling fleksibel dan mudah untuk melepaskan diri di tempat yang sempit. Habitat sotong ini biasanya berada di kawasan yang berlumpur. Sotong ini mempunyai lengan yang sungguh kuat walaupun lembut. Yang kelima, sotong katak. Sotong ini mempunyai lengan atau sesungut yang lebih pendek. Ia mampu merubah warna dan warnanya lebih jelas. Sotong ini mempunyai satu tulang lepek yang mana kalau kita pegang sotong tu memang kita boleh rasa tulang dia tu lebih lebar berbanding tulang sotong yang jenis lain. Yang keenam, sotong mengabang. Sotong mengabang ni dia macam sotong katak, tetapi dia banyak dijumpai di perairan berbatu karang. Ianya lebih mudah dijumpai di persekitaran pulau, perairan pulau. Sotong ini aktif pada waktu malam, lebih-lebih lagi pada bulan mengambang. Dikatakan sotong ini menjadi kegemaran untuk kaki pancing untuk dibuat umpan. Fakta menarik tentang sotong. Saintis dan ahli biologi menganggarkan keseluruhannya terdapat lebih kurang 500 spesies sotong di dunia. Walaupun saya sebut tadi 300, yang ni saya sebut 500. Yang mana satu yang betul ni? Jangan salah faham, kerana ada juga spesies-spesies haiwan laut yang belum diklasifikasikan dan juga belum diberi nama. Jadi itulah anggaran jumlah spesies sotong yang ada di dunia ini. Sotong betina juga mampu menghasilkan telur sebanyak 1000 biji setiap kali bertelur. Banyak tu ya. Sotong giant squid
mempunyai mata sebesar bola keranjang. So tu, ada setengah sotong mempunyai organ bioluminescent. Betul-betul sebut ni, bioluminescent, yang mana menyebabkan sotong boleh bercahaya dalam keadaan gelap walaupun sudah mati. Sotong mempunyai 3 jantung. Ini haiwan lain tak ada. Sotong ialah perenang paling pantas bagi haiwan invertebrata. Sotong paling besar yang pernah direkodkan sepanjang 18.29 meter dan seberat 898 kg. Berat tu. Dan sotong yang terkecil sepanjang 1.8 cm dan hanya seberat 0.57 gram. Wah, ringannya. Waktu saya mengajar dulu, saya pernah tanya murid-murid, antara binatang ini dan juga binatang ini, siapa makan siapa? Anda rasa? Mari kita saksikan video ini untuk mendapatkan jawapannya. Ya, betul. Sotong merupakan haiwan karnivor. Makan daging. Paul the Octopus. Paul the Octopus ni adalah sejenis sotong gurita yang tiba-tiba tular di media sosial. Kenapa dia jadi tular? Kerana dia dapat meneka dengan tepat keputusan perlawanan bola sepak Piala Dunia tahun 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan. Sotong yang dipelihara di pusat hidupan laut di Jerman ini selalunya dapat meneka perlawanan yang melibatkan pasukan Jerman. Dilaporkan Paul ni dapat membuat ramalan tentang nasib pasukan bola sepak Jerman sebanyak 7 kali. Spanien hier. Was ist los? Spanien. Spanien überhaupt nicht. Auch eine Krake kann sich mal irren. Ja, holst du dich? Ja. Dan berkesudahan dengan Jerman kalah kepada Sepanyol dalam separuh akhir, tetapi dapat mengalahkan negara Uruguay untuk mendapat tempat ketiga. Paul bersara sebaik sahaja Piala Dunia 2010 berakhir. Kerana apa? Kerana jangka hayat seekor sotong hanyalah 1 hingga ke 2 tahun sahaja. Some cynics might say he was the real winner of the Soccer World Cup. Paul, the octopus with the amazing psychic powers, has been found dead in a German aquarium. Pada 26 Oktober 2010, Paul sudah tiada lagi. Paul mati kerana sudah mencapai had umur maksimum bagi seekor sotong gurita. Di layar perak sebenarnya terdapat banyak filem yang melibatkan cephalopods ni. Maksudnya sotong, tak kisahlah sotong ke gurita ke. Ini antaranya filem Finding Nemo, Toy Story 3, Hotel Transylvania, Summer Vacation, Pirate of Caribbean, At the World's End, The Mermaid, Aquaman dan sebenarnya banyak lagi. Tapi kebanyakannya bukanlah watak utama tetapi watak sampingan. Korang pernah tak tengok cerita Sutun? Jangan tipu. Cerita Sutun ni pernah ditayangkan di TV1 dan juga Astro kemudiannya. Malahan dikatakan Sutun ni ada Sutun 1, Sutun 2 dan Sutun kembali lagi. Sutun ni mengisahkan kehidupan seorang lelaki lembut dalam keluarga yang normal. Watak utamanya adik, dilakonkan oleh Ku Yusri. Watak ini berjaya menambah hati penonton kerana apa?
kerana mengisahkan bagaimana seorang lelaki lembut berusaha dalam perjuangan hidupnya sehingga berjaya. Kita kena belajar menghormati orang, bukan kerana fizikal dia, tapi kerana dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi bagaimana kita menghormati orang, begitulah orang akan menghormati kita. Korang nak tengok ke? Cubalah tanya pakcik YouTube. Tanya dia kalau dia ada simpan lagi. Kalau ada, korang layan lah. Tak rugi pun layan. Cerita ni memang best. Saya sarankan anda tengok cerita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sotong lagi. Dah lah kat pasar tadi sotong, kat rumah sotong, siang malam sotong. Terdapat budaya setempat yang mana memakan sotong secara mentah ataupun hidup. Ianya sesuatu yang pelik kat Malaysia ni, sebab orang Malaysia jarang makan benda mentah. Makan juga, tapi di Korea, sotong gurita dimakan hidup-hidup. Sotong gurita ini dicuci bersih dan kemudiannya dililitkan kepada kayu penyepit, cicah sos dan kemudian walaupun amalan pemakanan sotong gurita mentah ini adalah sesuatu yang berbahaya, kerana kalau kita tak mengunyah sotong tu dengan betul, tentakel sotong tu boleh melekat pada tekak kita dan akhirnya menyebabkan kita tercekik. Dan sekiranya tidak mendapat pertolongan bantuan awal, maka kita hanya tinggal nama. It is moving. Honey, capture the whole I'm doing it. Thank you. So we were here the other night and she knows. I think it's shooting now. Okay, so she wrapped it around and it's living. He looks like the guy from Futurama. Walau macam mana pun, orang Korea tetap juga makan sotong gurita ni, dikatakan kerana sotong gurita ini mampu membaiki tenaga dalaman dan juga tenaga batin. Orang-orang di Jepun juga makan sotong mentah, tetapi cara mereka lebih agak bersopan, di mana sotong itu disiang terlebih dahulu. Kemudian sotong ini dicuci dan barulah dihidangkan kepada pelanggan. No, oh, sorry. Apapun kita kena bersyukur kerana sotong adalah makhluk Tuhan yang sangat istimewa. Bukan sekadar rupa, bentuk dan fizikalnya, malahan juga rasanya yang sangat sedap dan lazat. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terbaru daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang share dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda yang lain. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Sekian. Terima kasih.